Okay, sekarang saya akan bincangkan tentang penggunaan istilah Al-Sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. Okay, istilah Al-Sunnah menurut Al-Hadis ialah, menurut ahli Al-Hadis, Al-Sunnah merujuk kepada sesuatu yang dilaporkan daripada Rasulullah, sama ada yang berbentuk perkataan, perbuatan, persetujuan, gambaran sifat baginda sama ada fizikal iaitu al-hilkiyah atau perwatakan, dan pembawaan iaitu al-hulukiyah, dan juga riwayat hidup baginda sama ada sebelum diutus seperti berhalwat di Gua Hira atau selepas diutus. Selain itu, ada juga yang menambah satu ciri lagi kepada as-sunnah menurut ahli al-hadis iaitu sama ada ia memberi implikasi sesuatu hukum syarak atau tidak. Sebab itulah istilah as-sunnah menurut ahli usul al-fiqh. Menurut ahli usul al-fiqh, Al-Sunnah adalah sesuatu yang datang daripada Rasulullah selain daripada Al-Quran, sama ada dalam bentuk perbuatan, percakapan atau persetujuan yang berkaitan dengan pensyariatan dan penetapan hukum syarak. Menurut Al-Subki, Al-Sunnah ialah sesuatu yang lahir daripada Rasulullah dalam bentuk perkataan yang tidak bersifat mukjizat dan juga perbuatan yang sekaligus merangkumi persetujuan. Al-Amidi pula merujuk Al-Sunnah kepada sesuatu yang dikira sebagai al-ibadat yang disampaikan daripada Nabi atau sesuatu yang datang daripada Nabi yang dikira sebagai dalil syarak yang tidak matlu, tidak dibaca dan juga tidak bersifat mukjizat. Apa yang disebut oleh Al-Amidi sebagai al-ibadat mempunyai maksud yang sama dengan apa yang disebut oleh beliau dengan dalil syarak. Ini kerana melaksanakan apa yang diperintah oleh syarak dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya adalah dikira sebagai ibadah. Al-Shawkani di dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhul memberi pengertian yang ringkas. Beliau mendefinisikan Al-Sunnah sebagai percakapan Nabi, perbuatan dan persetujuannya dengan dalil syarak. Terusnya ialah istilah Al-Sunnah menurut ahli al-fiqh. Menurut ulama mazhab Hanafi, Al-Sunnah adalah sesuatu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara konsisten, walaupun kadang-kadang baginda meninggalkannya tanpa sebarang sebab dan alasan. Ulama mazhab Maliki menguraikan Al-Sunnah sebagai sesuatu amalan yang diberi pahala oleh Allah SWT kepada orang yang melakukannya, dan pada masa yang sama tidak dihukum orang yang meninggalkannya, atau sesuatu amalan yang dituntut secara tidak tegas. Manakala ulama mazhab Syafi'i menjelaskan Al-Sunnah adalah sesuatu amalan yang dipuji oleh yang melakukannya dan tidak dikeji orang yang meninggalkannya. Menurut ulama mazhab Hambali, Al-Sunnah adalah sesuatu yang diberi pahala kepada orang yang melakukannya dan tidak dikeji orang yang meninggalkannya, atau ia ketaatan yang tidak wajib. Ia juga dikenali dengan istilah al-mandub yang direkomendkan, al-mustahab yang elok dilakukan, al-tawattu' kesukarelaan, al-naflu tambahan, al-mughrafi yang digalakkan, al-ihsan perbuatan untuk mencapai kecemerlangan, al-fadilah kelebihan, al-afdal yang lebih baik. Seterusnya ialah istilah Al-Sunnah menurut akidah. Dari segi istilah Al-Sunnah didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, pengakuan, akhlak dan sifat-sifat kejadian Rasulullah SAW sama ada sebelum diutuskan menjadi Rasul, termasuk ibadat-ibadahnya. Ucapan Rasulullah SAW juga disebut sebagai Al-Sunnah Al-Qawli yang mengandungi pelbagai bentuk nasihat dan pengajaran. Perbuatan Rasulullah SAW disebut sebagai Al-Sunnah Al-Fi'liyah seperti solat, puasa dan lain-lain. Ulama akidah mendefinisikan Al-Sunnah sebagai hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat sama ada ilmu ataupun iktikad, perbuatan dan perkataan. Ia dianggap sebagai sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan. Orang yang mengikutinya akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Dalam hal ini, ulama akidah menganggap semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama ada bersumberkan Al-Quran atau As-Sunnah, termasuk ijtihad para sahabat yang berkaitan hukum atau tidak, asalkan ia dibawa oleh Rasulullah SAW dan disuruh kepada umat Islam supaya mengikutinya, adalah dianggap sebagai As-Sunnah. Seterusnya ialah perkembangan ilmu hadis riwayah. Selepas kewafatannya Rasulullah SAW, para sahabat belum lagi melaksanakan penulisan dan pembukuan hadis secara formal. Namun, terdapat dalam kalangan sahabat yang pandai menulis. Contohnya, Abu Bakar As-Siddiq, Muaz bin Jabal, Umar bin Al-Khattab, Muawiyah bin Abu Sufyan, Jabir bin Samurah dan ramai lagi. Kegiatan penulisan hadis ini berlaku dengan cara mengajar, mempelajari, meriwayat, mengumpul dan mencatat hadis-hadis. Pada zaman ini, hadis belum lagi dibuku dan dikumpulkan secara khusus. Okey, baik. Seterusnya, perkembangan ilmu hadis riwayah. Semasa hayat Rasulullah SAW, ilmu hadis riwayah diterima secara langsung daripada baginda. Apabila baginda telah wafat, para sahabat akan meriwayatkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka hafaz kepada orang lain dengan penuh teliti dan cermat.
Penggunaan ilmu ini bermula pada zaman sahabat dan seiring dengan perkembangan ilmu hadis riwayah, dan ia berlaku secara tidak formal. Ilmu hadis riwayah ini belum lagi disusun dan dibukukan dalam bentuk kitab, tetapi para sahabat mempraktikkan beberapa kaedah dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis. Mereka akan memastikan kesahihan setiap hadis yang ingin diriwayatkan dengan menyelidik perawi dan periwayatan mengikut disiplin ilmu hadis riwayah. Okey, seterusnya kaedah yang digunakan oleh para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama, para sahabat akan mengurangkan riwayat kerana dibimbangi tersalah atau terlupa, di mana ia akan membawa kepada pembohongan terhadap Rasulullah. Yang kedua, para sahabat sangat teliti dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Sahabat akan memberikan penekanan kepada sanad dan matan sesebuah hadis yang masyhur, mutawatir dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat akan menghalang mereka yang menjadi perawi daripada menyatakan hadis yang tidak sesuai diriwayatkan kepada masyarakat umum. Yang keempat, para sahabat akan menghadkan kepada mereka yang benar-benar berminat ataupun mereka yang benar-benar tifah untuk mendengar hadis mereka. Yang kelima, hadis yang disampaikan juga memerlukan saksi sebagai bukti ia tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Tajuk yang kedua ialah perbezaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Kita pergi kepada ilmu hadis riwayah dulu. Menurut Muhammad Ijaz Al-Khatib, beliau mendefinisikan ilmu hadis riwayah ini sebagai ilmu yang mengkaji tentang periwayatan perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, sifat atau akhlak Nabi Muhammad dengan cara yang teliti dan terperinci. Hadis riwayah juga dikenali dengan nama lain, iaitu As-Sunnah, Al-Asar dan Al-Khabar. Ilmu hadis riwayah ini merupakan ilmu yang terbaik selepas ilmu Al-Quran, di mana ilmu ini menjadi penjelasan, penerangan dan tafsiran kepada kitab Al-Quran. Faedah ilmu riwayah ini adalah kita dapat memelihara dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, kita dapat mengetahui dan mengikuti contoh teladan yang baik. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengetahui apa yang boleh diterima dan ditolak daripada hadis-hadis. Pengasas ilmu hadis riwayah ialah Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Kepentingan mempelajari ilmu ini ialah kita dapat memelihara syariah Islam dan penetapan hukum halal dan haram dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan itu saja, ulama yang mahir dalam ilmu hadis riwayah ini juga akan meriwayatkan hadis baginda dengan periwayatan yang teliti, amanah dan berhati-hati seperti mana yang didengari. Hadis riwayah ialah satu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait dengannya. Nama lain bagi hadis riwayah ialah mustalah hadis, usul hadis dan ulum hadis. Hadis riwayah ni dianggap sebagai satu ilmu Islam dan yang paling mulia. Faedah hadis riwayah ialah dapat mengelakkan munculnya perbezaan dan kekeliruan yang ada di dalam hadis. Selain itu, dia dapat mengesahkan apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan daripada hadis. Pengasas ilmu hadis riwayah ialah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Al-Ramahmuzi. Kepentingan mempelajari ilmu hadis riwayah ialah kita dapat memastikan umat Islam selamat daripada sebarang penyelewengan dan kesalahan apabila menerima dan menyebarkan hadis. Umat Islam juga dapat membezakan
antara hadis yang sahih ataupun tidak daripada sumber pengambilannya.